Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salamlah keku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Salam pendidikan negeri Melaka. Pendidikan berkualiti. Insan terdidik negara sejahtera. #JPN Melaka, jenama kerajaan nombor 1. #SK Lereh, jenama kerajaan nombor 1. Yang berusaha, Puan Jurnalis binti Mahmud, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Lereh. Yang dihormati, Puan Mariam binti Janis, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Kebangsaan Lereh. Yang dihormati, Puan Nur Farhana binti Mat Arifin, Penyelaras Prasekolah Sekolah Kebangsaan Lereh. Barisan pentadbir, barisan guru penolong kanan, guru-guru, para ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan penonton budiman yang sudi memberi ruang masa untuk bersama dalam talian pada ketika ini. Usah ditanya ke mana bintang, takkan berkelip di siang hari. Majlis mengucapkan selamat datang. Hadirin hadirat yang dihormati. Alhamdulillah dengan izin Allah, bertemu kita di dalam program Selamat Datang Murid Prasekolah dan Tahun 1. Selamat kembali ke sekolah, murid SK Lereh. Tuan-tuan dan puan-puan, program yang diilhamkan oleh Puan Guru Besar ini diharapkan dapat memberi serba sedikit pendedahan mengenai prosedur operasi standard pembukaan sekolah, memandangkan kita masih lagi berada dalam situasi Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Tanpa melengahkan masa, dijemput yang berusaha Puan Jurnalis binti Mahmud, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Lereh untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pada anak-anak SK Lereh semua. Apa khabar anak-anak cikgu yang cikgu kasihi sekalian? Selamat datang juga saya ucapkan kepada murid-murid prasekolah, murid-murid tahun 1 ke SK Lereh pada 1 hari bulan 3, 2021 iaitu pada hari Isnin depan. Mesti anak-anak semua teruja untuk datang ke sekolah pada hari ini. Memandangkan telah lama kita bercuti dan membuat aktiviti di rumah sahaja. Apabila pandemik COVID-19 melanda negara kita, banyak SOP yang perlu kita ikuti apabila hendak masuk ke sekolah. Jadi, banyak SOP yang kita perlu ikut sama ada semasa nak masuk ke sekolah, di dalam sekolah ataupun semasa hendak balik dari sekolah. Ini untuk memastikan kita berada dalam keadaan sihat dan tidak dijangkiti oleh penyakit tersebut. Nanti selepas ini GPKM saya akan menerangkan SOP-SOP dan peraturan-peraturan sekolah dengan lebih lengkap. Walau bagaimanapun, ibu bapa sangat digalakkan untuk menghantar anak-anak ke sekolah walaupun keadaan COVID-19 kita masih belum reda sepenuhnya. Pihak sekolah akan sedaya upaya memastikan anak-anak kita mengikut SOP yang telah ditetapkan. Walau bagaimanapun, ibu bapa digalakkan menasihati, memberi panduan juga kepada anak-anak agar sama-sama panduan-panduan SOP-SOP ini dapat anak-anak kita jalankan di sekolah nanti. Saya juga ingin mengingatkan kepada ibu bapa janganlah menghantar anak terlalu awal. Sebaiknya selepas pukul 7 pagi. Memandangkan guru-guru hanya akan berada di kawasan sekolah bermula pada pukul 7 pagi demi keselamatan anak-anak dan juga untuk menjaga SOP kita. Begitu juga dengan waktu balik, diharapkan ibu bapa terus mengambil anak-anak dan pulang ke rumah. Jika ibu bapa tidak dapat ambil anak awal, sila maklumkan pada pihak sekolah. Saya juga ingin memberitahu, mengingatkan juga para ibu bapa di sekolah kita juga di SK Lereh menjalankan program
pendidikan khas. Pendidikan khas ini adalah satu pendidikan yang diberikan atau disediakan kepada kanak-kanak yang berkeperluan khas, di mana pengajaran ini lebih kepada bercorak individu yang direka untuk memenuhi keperluan pendidikan berkaitan dengan murid-murid yang kurang upaya. Pendidikan khas juga menyediakan peluang dan kemudahan yang sesuai dan relevan kepada setiap murid dengan keperluan khas. Di situ juga mereka akan menyediakan peluang untuk mengembangkan bakat dan potensi murid dengan keperluan khas, menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang bercukupi dan terkini, dan mereka juga menyediakan tenaga pengajar yang cukup terlatih untuk anak-anak kita. Antara kanak-kanak yang berkeperluan khas ialah kanak-kanak yang mempunyai masalah Down syndrome, autistik ringan, kurang keupayaan mental, bermasalah emosi, bermasalah kesihatan dan kecelaruan bahasa dan pertuturan. Walau bagaimanapun, ia mesti disahkan oleh doktor pakar dengan menggunakan borang pemeriksaan doktor yang telah disediakan. Di samping itu, perlu mendapat pengesahan kad OKU daripada JKM ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ada daripada setengah anak kita yang mempunyai kad OKU tapi tidak perlu masuk ke pendidikan khas, yang hanya akan masuk ke pendidikan arus perdana. Ibu bapa perlu maklumkan kepada guru kelas ataupun GPKM. Begitu juga dengan kemasukan murid-murid ke PPKI mesti dipohon melalui Jabatan Pendidikan Daerah ataupun Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Pendaftaran murid-murid ke PPKI hanya boleh dibuat setelah mendapat surat penempatan dari PPD atau Jabatan Pendidikan Melaka. Okey. Sekali lagi saya ingin mengalu-alukan kehadiran anak-anak tahun 1, tahun 2 dan prasekolah ke sekolah SK Lere. Selamat kembali ke sekolah. Sekian. Majlis merakamkan jutaan penghargaan dan terima kasih kepada Puan Guru Besar atas ucapan beliau itu tadi. Seterusnya, majlis mempersilakan Yang dihormati Puan Mariam binti Janis, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Kebangsaan Lereh untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Yang dihormati Puan Jinalis Mahmud, Guru Besar SK Lere, yang dikasihi barisan Guru Penolong Kanan. Saya Puan Mariam binti Janis, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SK Lere Melaka. Hai anak-anak murid cikgu sayang, jom kita sama-sama dengarkan peraturan sekolah SK Lere Melaka.
majlis merakamkan ucapan terima kasih. Seterusnya, majlis menjemput Yang dihormati Puan Nur Farhana binti Mat Arifin, penyelaras Prasekolah Sekolah Kebangsaan Lirih untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam lakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Yang berusaha Puan Jurnalis binti Mahmud, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Lirih, yang dihormati Puan Mariam binti Janis, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Kebangsaan Lirih, barisan guru-guru, para ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan penonton budiman sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah bertemu kita di dalam program Selamat Datang Murid Prasekolah dan Tahun 1. Selamat kembali ke sekolah murid Sekolah Lirih. Saya, Cikgu Farhana, penyelaras Prasekolah SK Lirih, akan membentangkan serba sedikit maklumat tentang pembukaan dan SOP Prasekolah 2021 berdasarkan kepada garis panduan pembukaan semula prasekolah oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dah stop dah. Okey, ni pula. Depan dia tadi apa? Oh, okey. 3, 2, 1. Okay. Selamat datang ke Taklimat Prasekolah SK Lirih 2021. Terus. Okay. Ini jawatan kuasa Prasekolah SK Lirih 2021. Pengurusi Puan Jurnalis binti Mahmud, Guru Besar SK Lirih. Naib Pengurusi Encik Anwar bin Yahya, Guru Penolong Kanan Pentadbir Sekolah Kebangsaan Lirih. Puan Mariam binti Janis, Guru Penolong Kanan HEM. Puan Rafiah binti Juni, Guru Pendidikan Penolong Kanan Co-Curriculum. Setiausaha Puan Nur Farhana binti Mat Arifin, iaitu saya. Penolong Setiausaha Puan Zaleha binti Atan, iaitu Guru Prasekolah Seri Pintar. Ahli Jawatankuasa Puan Rosidah binti Jaafar dan juga Puan Najihah Wafah binti Baharudin. Next. Okay, peraturan Prasekolah SK Lirih Norma Baharu. Yang pertama, kehadiran murid ke sekolah adalah pada pukul 7.30 pagi pada setiap hari. Yang kedua, ibu bapa, penjaga atau waris wajib mengambil anak pada jam 11.45 tengah hari pada hari Isnin sehingga Khamis, manakala pada hari Jumaat pada jam 11.20 pagi. Yang ketiga, ibu bapa, penjaga atau waris tidak dibenarkan membawa masuk kenderaan dalam kawasan sekolah kecuali pada hari hujan. Yang keempat, pemakaian baju di prasekolah adalah pakaian baju t-shirt putih dan seluar tracksuit berwarna gelap pada setiap hari. Bagi murid perempuan, digalakkan untuk memakai tudung berwarna putih. Yang kelima, murid wajib memakai kasut sekolah putih atau hitam dan bersarung kaki ke sekolah. Yang keenam, semua hak milik murid seperti kasut sekolah perlulah ditulis nama murid untuk mengelak dari hilang. Yang ketujuh, murid tidak dibenarkan memakai barangan berharga ketika di sekolah. Yang kelapan, ibu bapa digalakkan untuk menghantar anak ke prasekolah. Jika murid tidak hadir, perlulah dimaklumkan kepada guru atau disertakan dengan surat atau sijil sakit. Yang kesembilan, jika anak mempunyai masalah kesihatan, perlulah maklumkan kepada guru kelas masing-masing. Garis panduan pembukaan prasekolah, peranan dan tanggungjawab ibu bapa. Yang pertama, memastikan anak atau anak jagaan berada di dalam keadaan sihat sebelum hadir ke prasekolah. Anak atau anak jagaan yang tidak sihat tidak dibenarkan hadir ke sekolah. Yang kedua, memastikan anak atau anak jagaan menjaga kebersihan diri. Yang ketiga, menghantar dan mengambil anak atau anak jagaan mengikut waktu yang telah ditetapkan. Memastikan anak atau anak jagaan memakai pelitup separuh muka. Mematuhi tata cara pelawat
masuk ke premis prasekolah semasa menghantar dan mengambil anak atau anak jagaan. Seterusnya, memastikan anak atau anak jagaan tidak membawa beg sekolah dan bekalan makanan atau minuman. Makanan dan juga minuman telah dibekalkan di kelas prasekolah. Kita ada 2 waktu makan. Yang pertama sarapan pagi, yang kedua adalah ketika waktu rehat. Makanan dan minuman dah disediakan di prasekolah. Jadi tak perlu bawa botol air, bekal semua tak perlu bawa. Duit belanja pun tak perlu bawa. Okey, waktu tiba, suhu akan diambil di pagar sekolah. Ibu bapa tidak dibenarkan masuk ke kelas prasekolah. Murid akan cuci tangan sebaik tiba di kelas dan duduk di tempat yang telah ditetapkan. Murid akan bersarapan dan melakukan aktiviti di tempat masing-masing. Waktu rehat, murid mengamalkan penjarakan fizikal semasa mencuci tangan. Murid akan makan di tempat masing-masing. Murid tidak dibenarkan berkongsi makanan dan peralatan makan, minum seperti sudu, cawan dan sebagainya. Murid membersihkan meja makan masing-masing sebelum dan selepas makan. Waktu pulang, ibu bapa atau penjaga disarankan untuk membawa anak atau anak jagaan terus pulang ke rumah selepas sesi persekolahan dan mengambil anak atau anak jagaan mengikut waktu yang telah ditentukan. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, kini kita berada di penghujung pertemuan. Semoga perkongsian yang telah disampaikan dapat memberi manfaat buat kita bersama. Madah diungkap santun bicara, pantun dilantun penambat hati. Salah dan silap tutur bicara. Mohon diampun seikhlas hati. Dengan berakhirnya pantun saya ini, maka berakhirlah program kita pada pagi ini. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.